Jadi untuk makluman tuan-tuan, hadis yang menyebutkan Islam bangkit dari timur ini lagi banyak daripada yang menceritakan hadis itu kebangkitan Islam itu ataupun panji-panji hitam itu datangnya daripada Khurasan. Nanti kita akan bacakan hadis ini. Yang pertama yang dimaksudkan dengan timur itu, sebagaimana yang selalu disyarahkan sebelum ini, meriahnya syiar Islam di kawasan Asia Tenggara, Nusantara ini, selain daripada amalan-amalan Islam, ia nampak nyata kebangkitan ini secara umumnya bolehlah dikatakan bahawa syiar Islam ini dipenuhi dengan akhlak dan kasih sayang berbanding negara-negara Arab yang lain ataupun negara lain yang dipenuhi dengan huru-hara, perang dan kacau bilau berbanding dengan Asia Tenggara atau Nusantara. Jadi sebelum kita baca hadis ni, kita nak tahu timur Asia Tenggara ni ada hadis yang menceritakan tentang timur, ataupun panji-panji hitam datang dari timur. Satu lagi panji-panji hitam datangnya dari Khurasan. Jadi yang mana satu dia orang dah pening? Yang pening lah. Jadi saya suka bagi tahu bahawa timur atau Asia Tenggara ini adalah permulaan nadi ataupun nyawa. Dalam arti kata, bila disebut Islam bangkit daripada timur, maka penyelamat itu, maka tokoh itu dia datangnya daripada timur. Dia bergelanggang di kawasan timur, dia beroperasi di kawasan timur, maka itulah nadi ataupun nyawa. Dan Khurasan itu pula adalah tulang belakang. Antara nadi atau nyawa dengan tulang belakang, mana lagi penting? Yang pentingnya adalah nadi atau nyawa. Tanpa nadi, tanpa nyawa, tulang belakang walaupun ada tulang belakang tidak ada ertinya. Jadi di sini ada hadis yang menyebut apabila panji-panji hitam itu datang dari Khurasan. Ini saya sebut yang Melayu dulu. Satu lagi, apabila panji-panji hitam diterima di Khurasan. Jadi bagi kita yang sekarang ni duduk ataupun berada di akhir zaman, tak dapat tidak kita kena ambil tahu, sebab sebenarnya dia sangat-sangat ada kaitan dengan kita secara langsung sebenarnya. Jadi kepimpinan daripada timur, dia pergi meneroka ke Khurasan. Setelah dia beroperasi, setelah dia berperanan di kawasan Asia Tenggara ini, maka suatu ketika dia pergi ke Khurasan. Bila dia pergi ke Khurasan, maka tentera-tentera Khurasan, tentera-tentera di Khurasan itu, maka mereka menerima kepimpinan daripada timur ini. Itu yang disebut apabila panji-panji hitam diterima di Khurasan. Panji-panji hitam ni yang dari timur pun ada, Khurasan pun ada. Ini ada cerita yang lebih signifikan, dia lebih detail lagi. Jadi apabila kepimpinan dari timur dia meneroka Khurasan, dia pergi datang kepada Khurasan, mereka bertemu dengan tentera-tentera di sana. Tentera di Khurasan itu juga adalah sebahagian daripada tentera Al-Mahdi. Tentera Al-Mahdi pun ada di sana. Tapi bermulanya daripada timur Asia Tenggara, yang kata pemimpinnya adalah keturunan Nabi ini. Jadi operasi timurnya 70%, tinggal 30% di Khurasan. Jadi apabila Khurasan menerima kepimpinan daripada timur ini, nanti di sana ada seorang yang bernama Haris Al-Harras. Haris Al-Harras ini adalah seorang petani yang berjaya di sana, seorang yang bertakwa, seorang yang soleh. Disebut juga dia sebagai salah seorang daripada asaid tentera-tentera Al-Mahdi. Maka dia ni akan menyerahkan sejumlah tentera kepada pemimpin daripada timur. Lalu mereka bergabung. Jadi kalau orang tidak tahu kronologinya begitu, maka dia akan anggap panji-panji hitam datang dari Khurasan, maka Islam itu bangkit daripada Khurasan, bukan daripada timur. Sebab itu musuh-musuh Islam, Yahudi, Nasrani ini, antara lain tempat yang dikerumun, yang nak dikeronyoknya,
adalah Khurasan itu sendiri. Jadi dia kena berlaku daulah dulu. Ini kronologi cerita. Berlaku daulah dulu di salah satu negara di Asia Tenggara ini berlaku daulah. Kemudian pemimpin daripada timur ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Saya ringkaskan, kalau nak bacakan jadi 5, 6 siri, 10 siri, panjanglah. Selepas berlakunya daulah di salah satu negara Asia Tenggara ini, di Nusantara, maka pemimpin ini tadi dia akan memerintah selama 1,5 tahun hingga 2 tahun. Kemudian dia pergi ke Khurasan. Dia pergi ke Khurasan, dia bawa tentera dia 313 orang. Jadi kita baca hadis yang pertama yang dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya dan juga Ahmad dalam musnadnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iza ra'aitum rayatu sud wa iza ra'aitum rayatu sud qad ja'at min kibaril Khurasan fa'tuha fa inna fiha khalifatullah al-mahdi. Apabila kamu melihat panji-panji hitam telah datang daripada pihak Khurasan, maka datangilah dia. Maka datangilah kepada di Khurasan itu, sebab di Khurasan itu ada jamaah, ada panji-panji hitam. Fa inna fiha, dan padanya ada khalifatullah al-mahdi. Jadi berdasarkan hadis ini, maka banyaklah ustaz-ustaz termasuk tuan guru, ulama-ulama menafsirkan bahawa panji-panji hitam ini dia bermula daripada Khurasan. Bermula daripada Khurasan. Jadi Islam bangkit daripada Khurasan. Itulah timbulnya perbezaan pendapat di antara timur dan Khurasan, dan mereka menafsirkan timur itu sebagai Khurasan. Kemudian hadis yang kedua yang nak menceritakan bahawa Islam tadi, panji-panji hitam tadi, dia datangnya daripada Khurasan, adalah hadis daripada Abdullah yang diriwayatkan oleh Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza akbalat ar-rayatu sud min Khurasan fa'tuha fa inna fiha khalifatullah al-mahdi. Apabila telah datang panji-panji hitam daripada Khurasan, maka datangi dia. Sesungguhnya padanya ada khalifatullah, iaitu al-mahdi. Setengahnya membaca iza uqbilat rayatu sud, apabila panji-panji hitam itu telah diterima di sana. Jadi perkataan akbalat dengan uqbilat ini, diterima ini, maknanya panji-panji hitam ni diterima di Khurasan. Maknanya orang-orang di Khurasan ini, tentera-tentera di Khurasan, dia menerima kedatangan pemimpin yang sebenarnya dialah yang membawa tuan punya panji-panji hitam. Diterima kepimpinan dia. Maka daripada Khurasan itu mereka bergabung, iaitu sebanyak 5,000 orang tentera. 5,000 tentera ini ditafsirkan adalah bukan maknanya mesti 5,000. Maknanya kekuatan tu banyak, kekuatan. Disebutkan sebagai kualiti, bukannya kuantiti. Maknanya bukan mesti 5,000. Boleh jadi 500. Maknanya tapi dia punya kualiti dia, kekuatan dia lebih hebat lagi daripada musuh. Jadi berdasarkan dua-dua hadis ini, maka ramailah bukan sedikit yang tidak yakin, yang tidak percaya bahawa Islam tu di akhir zaman kita ini akan bangkit daripada, akan datang daripada, bermula daripada Asia Tenggara. Ramai yang kata daripada Khurasan. Ini ada hikmah juga. Mana setiap sesuatu yang Tuhan takdirkan ada hikmahnya. Antara hikmahnya supaya musuh ni keliru. Kalau di Asia Tenggara ni mana ada kekuatan yang sehebat mana? Kan? Kekuatan tentera tak ada, ekonomi tak ada. Kalau di sana Afghanistan, di di Khurasan sana, Afghanistan tu termasuk negara di bawah Khurasan ni lah. Maka nampaklah serlah lah ada orang yang berjubah, berserban, sedang berperang.
nampak macam sana lah. Gitu. Jadi persoalannya, sekiranya Islam itu bangkit daripada Khurasan, inilah antara soalan-soalan yang perlu dijawab oleh orang yang yakin, yang percaya Islam itu, panji-panji hitam itu bermula daripada Khurasan. Yang pertama, apakah di sana terdapat pemimpin? Pemimpin itu yang gelarannya adalah Fatah At-Tamimi. Di mana kebangkitan Islam di akhir zaman ini semua orang mesti berbaiat. Bila mesti berbaiat, kita kena pandang besar, bersemangat, jiwa kita besar. Adakah orang yang mengatakan panji-panji hitam itu datang daripada Khurasan, mereka berada di sana, melihat suasana di sana, ada tak pemimpinnya? Yang gelaran pemimpin itu adalah Fatah Tamimi di sana. Kalau ada, siapa dia dan ciri-cirinya? Tetapi sehingga kini tak ada. Yang ada kisahnya orang berperang. Tak ada gelaran Fatah Tamimi, tak ada pemimpin di sana, tidak ada. Kemudian apakah 7 tahap perjuangan? Sebab Fatah At-Tamimi ini, dia yang akan mendapat daulah, akan dapat negara yang akan diserahkan kepada Al-Mahdi. Jadi apa 7 tahap perjuangan tu? Fayas'alunal haq, mereka ini memperjuangkan kebenaran. Tapi disisihkan 2. Fayuqatiluna, mereka terus berperang. Fayunsuruna, lalu mereka diberi kemenangan. Fayu'tauna masalu, fala yaqbalunahu, dia tak terima. Dan akhirnya yang ketujuh, dia pergi kepada Imamul Mahdi. Adakah 7 tahap perjuangan ini berlaku di Khurasan? Kemudian di Khurasan itu, apakah ada role model? Sebab Islam itu bangkit, semua orang tahu. Ini semua kita belajar sejarah dan kita menghayati sirah Nabi SAW. Apakah ada role model dekat Afghanistan tu, dekat Khurasan itu? Sehingga berjaya satu pemimpin di sana memperoleh daulat Islamiyah secara aman, tanpa perang. Sana yang kelihatannya berperang. Kemudian, jadi di sinilah maknanya persoalan-persoalan yang mereka perlu jawab. Jadi berdasarkan apa yang kita bandingkan antara Asia Tenggara dengan Khurasan, maka lebih tepat lagi, bahkan sudah muktamad dah, dia bermula daripada sini, daripada Asia Tenggara, daripada Nusantara. Kerana apa? Di sini adanya Fatah Tamimi. Di Asia Tenggara kita lihat bahawa ekonomi dan politik sekarang sudah jatuh. Ekonomi, politik sekarang ni dalam keadaan yang kritikal. Dan sebagaimana saya bagi tahu dulu, sepatutnya, kalau iyalah, wallahualam, sepatutnya berlakunya iaitu PRU yang ke-15. Ini belum lagi berlaku, sudah ada ura-ura nak ganti jadi PM dan Sultan akan ambil alih. Jadi bila mana keadaan macam tu berlaku, maka negara kita ini, kita suka, kita selesa apabila Sultan mengambil alih menjadi kepimpinan yang tertinggi. Tetapi dalam masa yang sama akan ada ujian-ujian lain. Ujian-ujian lain yang akan datang. Setelah kita memahami letak duduk perkara itu, sebab apa yang saya perolehi, apa yang saya dapat ni adalah bukan daripada hasil perahan otak saya. Asal saya kaji, saya fikir macam ni kot, maka saya kongsi dengan tuan-tuan. Tak, bukan begitu. Baik. Apabila Fatah At-Tamimi dia mendapat negara dalam di Nusantara ni. Nusantara ni yang spesifiknya 2 lah, antara Indonesia dan juga Malaysia ni. Dia mendapat satu kuasa daulah. Sebab apabila keadaan meruncing, diancam oleh musuh-musuh Islam, maka pihak pemerintah, senang cakap kerajaan, jadi akan menyerahkan kuasa pada dia secara aman. Sebab dulu saya dah bagi tahu, bila keadaan pilihan raya, contohnya di mana-mana pun tidak mendapat majoriti untuk membentuk kerajaan, jadi akan diambil alih oleh pihak sultan. Bila diambil alih oleh pihak sultan, maka dia sementara dia peganglah. Kemudian di akhirnya dia akan serah kepada satu tokoh yang disebut dalam hadis. Yang ni orang tidak mendalami, dia ragu-ragu.
Sebab dia nak ambil pendapat majoriti. Sedangkan Nabi dah bagi tahu Islam itu dagang, bada'al Islamu ghariban. Apabila orang ni dilantik menjadi pemimpin, terkejut besar. Jadi sehinggakan kebanyakan urusan perniagaan terhenti atau lumpuh seketika. Pasal apa perniagaan sampai boleh lumpuh? Sebab orang Yahudi dah tahu yang naik ini, pemimpin ni adalah betul-betul Islam. Islam tulen, pemimpin yang sebenarnya naik ni. Jadi tempat zahidnya orang tadi, ekonominya lumpuh terus dan hapus. Tetapi kerana dia ni orang yang bertakwa, ekonominya akan lumpuh terus dan hapus. Lalu beliau gantikan dengan sistem ekonomi Islam yang lebih adil dan sangat stabil. Sebab dia pemimpin yang bertakwa, dia adalah mujaddid, dia buat satu perubahan. Apabila ekonomi dah disekat dan sebagainya, maka oleh kerana dia pemimpin yang dijanjikan, dia ada jalan keluar. Kalau pemimpin biasa dilantik, ekonomi jam habislah, terus bankrupt dan sebagainya. Tapi ini pemimpin yang dijanjikan, yang gelarannya disebut dalam hadis, maka dia melagang satu ekonomi yang baru, menggemparkan seluruh ahli ekonomi. Ini tuan-tuan kena percaya. Sebab apa? Ini Islam yang wasi, Islam yang sebenar nak naik ni. Dia mesti ada jalan keluar. Takkanlah Islam naik seperti tu, tak boleh lawan dengan Yahudi, tak boleh lawan dengan musuh-musuh Islam. Sistem ekonomi Islam yang beliau lagang nanti akan turut menggemparkan seluruh ahli ekonomi dan tokoh perniagaan yang pakar-pakar di seluruh dunia. Itu yang disebut al-Islam. Yakni Islam itu tinggi. Tapi kalau naik pemimpin-pemimpin biasa, cara macam hari ini, dia orang tak ada jalan keluar. Tak ada jalan keluar. Itu tuan-tuan pun boleh fikir sendiri. Sistem ekonomi Islam menggantikan sistem kapitalis, sosialis dan sebagainya. Semua itu akan hancur, musnah, lumpuh. Sebab tak lama lagi, selepas Fatah Tamimi ini memerintah, diserah kepada Imam Mahdi, lagilah dahsyat, lagi luar biasa. Akhirnya sistem ekonomi Islam yang beliau lagang ni akan berkembang pesat, meruntuhkan seluruh sistem ekonomi yang sedia ada di dunia. Baru logik bahawa ada kesinambungan dengan Imam Mahdi. Kalau tidak, macam mana Islam nak naik? Macam mana caranya? Merangkumi seluruh dunia sebelah timur. Kawasan timur ni luas, umum, termasuk semua, termasuk di kawasan wilayah Khurasan. Sebab sebahagian tentera di Khurasan itu merupakan tentera-tentera Al-Mahdi, bukan semua. Yang daripada Fatah At-Tami, daripada Asia Tenggara, dia bawa 313 orang. Dia pergi sampai dekat Khurasan, dia bergabung dengan tentera di sana. Kemudian dia nak pergi mencari Imamul Mahdi. Dia menuju ke Syam. Dalam dia menuju ke Syam, dia pergi ke Mekah, semua sana, di sana dia bergabung dengan ni lah, dengan tentera yang akan diserah kepada Haris Al-Haras. Termasuk juga mereka ni akan serahkan panji-panji hitam, satu bendera yang benar-benar berwarna hitam, yang tidak berjahit, yang digunakan oleh Nabi SAW satu ketika dulu. Maka dengan mukjizat Nabi, benda tu ada lagi, elok lagi, boleh diguna pakai lagi. Diserahkan kepada siapa? Fatah At-Tamimi. Itu yang ceritanya bila mana pihak panji-panji hitam tu diterima di Khurasan. Bila diterima, dia bergabung. Baru kita nampak antara dua hadis tu tak ada bertentangan. Kalau kita faham hadis tu panji-panji hitam dari Khurasan, habis yang timur banyak-banyak hadis ni nak tolak ke mana? Itu pun hadis juga. Ataupun hadis daripada timur kita pakai, tak pakai Khurasan, tak boleh juga. Tapi apa yang saya ceritakan ini, maknanya dua-dua hadis tu boleh pakai, tak ada bertentangan antara satu sama lain. Misi Fatah Tamimi ni, dia misi keamanan. Misi keamanan. Beliau dan tenteranya seramai 3 atau 13, ada yang kata 314 atau 15 ni semuanya wali berlaku. Semuanya wali-wali berlaku. Dalam setiap perjalanannya, selepas dia memerintah satu negara di Asia Tenggara, dia bukan duduk diam, dia memerintah cara Islam. Cara Islam itu tidak ada kezaliman, masa orang kaya jadi bank kepada orang-orang miskin ini. Hidup aman damai lah. Baldatun tayyibatun warabun ghafur. Dah tak lama lagi ni tuan-tuan. Apabila keadaan tu makin teruk,
Contohnya hari ini orang dah tak percaya dengan sistem politik, orang dah tak percaya dengan sistem tu sistem ni. Sultan pun dah tengok semacam je orang politik ni. Itu dah ada ura-ura itu, ura-ura ini, macam-macam bunyi kita dengar. Itu ke arah itu lah tu. Jadi dalam setiap perjalanan yang selama 1,5 tahun atau 2 tahun ni, dia mencari Imam Mahdi. Pasal apa nak mencari Imam Mahdi? Sebab dia ini nak serah kuasa. Kuasa apa nak serah tu? Kuasa negara. Kuasa daulah tu nak bagi pada dia. Sebab ketika zahirnya Al-Mahdi, Imam Mahdi dah jadi pemimpin yang sebenar. Dia nak serahlah kuasa tadi tu. Itu disebut dalam hadis qala Nabi SAW, yakhrujun nas minal masyriq fayuwatti'una lil mahdi ay sultanahu. Maka akan datang berbondong-bondong orang daripada timur. Sekelompok orang daripada timur akan menyerahkan kuasa kepada Al-Mahdi. Bukan serah kuasa di Asia Tenggara, akan serah kuasa di mana? Di Mekah. Jadi Imam Mahdi ni mana pula perginya? Imam Mahdi ni dia gaib. Nabi Isa lebih hebat lagi daripada Imam Mahdi. Nabi Isa kan dia Nabi, dia lebih hebat lagi daripada Imam Mahdi. Dia pun gaib. Orang Yahudi nak bunuh, orang Bani Israel nak bunuh dia, tapi dia tak wafat. Dia diangkatkan ke langit gaib lah. Jadi Imam Mahdi bawah sikit, dia berpangkat khalifah. Jadi logik dia pun gaib juga lah, sebab Yahudi nak bunuh dia. Jadi apabila dia zahir Al-Mahdi ni, dia zahir bukan di Asia Tenggara, dia zahirnya di Mekah, Mauliduhu bil Madinah. Sebab itu orang-orang yang orang mengatakan bahawa Imam Mahdi ni diperanakan dia orang Arab, beranaknya di Madinah sebab dia lahir di Madinah. Itu ditafsirkan oleh Fatah Tamimi sendiri melalui ilham yang dia dapat sebab dia orang yang bertakwa, bahawa tempat lahir itu bukan tempat lahir daripada perut mak dia, tapi tempat zahir. Tempat zahir mula-mula muncul adalah di Madinah. Baru betul tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang kata daripada timur ni. Jadi mereka ni pergilah sampai ke Mekah nak berbai'ah dengan Imam Mahdi ni. Jadi dalam perjalanan mereka ni, mereka akan menang dalam setiap pertempuran. Di sini ada yang menafsirkan pertempuran itu bentuk perang betul-betul ataupun dia menghadapi ujian, tapi mereka menang. Maknanya tentera Fatah Tamimi ni dia orang kanan Imam Mahdi, menang sampai jumpa dengan Imamul Mahdi. Kemudian nak tahu Fatah Tamimi ke tidak, nak tahu dia betul ke tak betul. Walaupun orang sekarang duk ketika hadis Fatah Tamimi ni hasan ke, sahih ke, dhaif ke, maudhu' ke, tapi mereka kena tahu bahawa pada Fatah Tamimi, kalau dia benar-benar Fatah Tamimi, dia ada apa? Dia ada senjata, pedang. Pedang tu saya sebut pedang je lah, tak ada sebut pedang apa, yang hilang daripada tangan Sayyidina Ali semasa beliau menjadi khalifah. Itu tanda dia benar-benar Fatah Tamimi. Makna cerita sekarang ni, jamaah kebenaran ni sudah ada, sudah bergelanggang, sudah ada role model, sudah ada contoh, sudah bertebaran di seluruh dunia, sudah memperbaiki diri, hanya menunggu saat dan ketika. Bagi orang yang tak tahu apa, dia seolah-olah baru nak mengkaji hadis lah, itulah ini, mereka biar dengan lagu-lagu. Jadi untuk mencari Imam Mahdi ini, semua negeri yang dilaluinya akan ditakluknya atau disuruh memeluk Islam. Menyeru pemerintah, penduduk negeri. Maknanya kita dah ke arah tu. Kita dah semayang berjemaah, kita dah pergi menuntut ilmu, kita dah baiki diri, kita dah bertaubat daripada dosa. Katalah begitu. Dia tak terhenti kat situ. Rupanya ada jemaah kebenaran, ada perang. Perang yang rasmi di zaman Imamul Mahdi. Perang yang rasmi. Jadi rupanya Islam di akhir zaman akan bangkit juga, tapi bukan melalui perang cara aman diserah kuasa yang saya cerita tadi. Nanti zaman Imam Mahdi bila dah bai'ah, masa tu perang sungguh. Pakai pedang, pakai tombak, perang sungguh. Jadi sepanjang menuju ke Mekah dan Baitul Maqdis tu, Fatah At-Tamimi, Syu'aib bin Saleh, Amir bin Umar ataupun Al-Mansur. Al-Mansur ini gelaran dia juga. Ketika mana dia pergi Khurasan, dia dapat gelaran Al-Mansur. Dia memegang panji-panji hitam, terus pergi bergeraklah. Panji-panji hitam itu adalah kepunyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh baginda dalam setiap peperangan yang baginda sertai.
Sifat-sifat panji hitam itu tidak berjahit, berwarna hitam penuh, lengkap dengan cap-capnya dan bersaiz lebar. Bendera ini tidak pernah berkibar lagi setelah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam sehinggalah Imamul Mahdi muncul. Jadi kebangkitan Islam di akhir zaman ini berlaku dengan cara karamah. Karamah ini perkara yang luar biasa. Sebab itu logiknya ada yang pameran kita tengok di Turki di mana diorang nampak apa? Ada rambut Rasulullah, ada janggut Rasulullah, ada darah bekam Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat ni sangat mencintai Nabi dan mereka jagalah. Dan Nabi ni manusia yang sempurna. Sudah tentulah apa pun bentuk pakaian dia ke apa dia orang boleh jaga dan tidak hancur, tidak musnah. Sebab hakikatnya yang menjaganya, memeliharanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dia perang yang dia akan tentera yang akan diperanginya adalah Sufyani, iaitu orang-orang Syiah di Iran. Orang-orang Syiah ni dia pun ada Imam Mahdi juga. Dia pun kata Imam Mahdi dia gaib. Jadi sudah tentulah menipu. Jadi kita yang tak faham bila sebut Imam Mahdi dia gaib, kadang-kadang kita buat kesimpulan, ini wasi Syiah ni. Tak, wasi Syiah lain. Itu sesat. Memang sesat terang-terang lah. Jadi sebab itu Syiah ni dia sangat memusuhi kaum Ahli Sunnah. Mereka menanti juga kedatangan Imam Mahdi dari kalangan mereka sendiri, iaitu Mahdi Syiah. Jadi nama lain bagi Fatah Tamimi ini adalah Syu'aib bin Saleh. Jadi setiap peperangan mereka menang. Tidak ada mampu yang melawannya. Sebab mereka ni perang dengan cara karamah. Mana karamah ni mereka ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum libas lagi mati dah. Datang bantuan malaikat dan sebagainya. Maknanya peperangan di akhir zaman ni akan banyak dengan cara karamah, nak tunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Islam di zaman Imam Mahdi boleh tawan seluruh dunia. Tidak nak macam mana nak tawan seluruh dunia. Pada adatnya tentera Islam ni sikit ya, tentera musuh-musuh tu ramai. Tentera daripada Sufyani contohnya seramai 30,000 orang. Manakala Fatah At-Tamimi atau Bani Tamim ni dengan tentera seramai 5,000 orang sahaja. Bergabunglah. Dah bergabung tu jadi banyaklah. Tapi dibanding dengan musuh lagi banyak. Dan sampailah saya kata tadi dalam perjalanan tadi yang dia pergi Khurasan tadi, dia mencari seseorang lelaki yang sebut Haris Al-Haras yang menantinya di negara belakang sungai. Diterangkan bahawa Al-Haris itu adalah namanya dan Haras itu adalah gelaran. Haris Al-Haras adalah pembantu kanan pemuda Bani Tamim ni. Dia adalah dan Bani Tamim ni, pemuda Bani Tamim atau Fatah Tamim ni pembantu kanan Imam Mahdi. Haris Al-Haras tidak datang menemui pemuda ni, tetapi pemuda ni akan datang. Maknanya Fatah Tamimi ni dia akan datang. Dia akan datang menemui Haris Al-Haras ni. Jadi perkara ni mana ada orang tahu, mana ada ramai ustaz-ustaz tahu, mana ada ulama-ulama tahu, ramai yang tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab dia hanya diberi faham kepada seorang yang bertaraf mujaddid. Mujaddid ni yang bawa tajilan semua bidang. Semua bidang. Jadi bila semua bidang dia diberi faham, sebab tu dia boleh cerita kronologi, lepas ni apa berlaku, lepas ni apa berlaku, lepas ni apa berlaku. Yang ni saya ceritakan ni daripada Fatah Tamimi lah. Dia bukan dia. Kalau baca hadis belum tentu lagi kita boleh faham. Sebab hadis tu matan kita baca ni kita faham ikut sendiri. Ni faham cara kita. Ini diberi faham ni orang kanan dia sendiri yang memahami. Ketika bertemu Haris Al-Haras ini, beliau akan diberi gelaran Al-Mansur. Kemudian Haris Al-Haras inilah menyerahkan panji-panji hitam kepada pemuda Bani Tamim ataupun Fatah At-Tamimi. Haris Al-Haras ni menyerahkan kekuatan tentera yang padanya sampai 5,000 orang. Jadi di Khurasan tu ada orang yang perang, tapi bukan semua perang itu yang layak. Ada juga yang tak perang, tapi mereka ni ibaratnya api, bukan api dalam sekam. Mereka ni ibaratnya secara tersembunyi. Mereka ni berkecuali. Sebab mereka ini adalah tentera Al-Mahdi dan cara mereka tersendiri. Dan semua askar-askar tentera tersebut, komando-komando ni sebenarnya adalah wali-wali belaka. Komando Allah, wali-wali belaka. Dan Fatah At-Tamimi ni dia tak perlu tentera yang ramai.
Dia perlu orang yang berkualiti, orang yang bertakwa. Sebab itu saya bagi tahu dulu, tentera Al-Mahdi ni semuanya wali. Bila wali dia ada karamah. Bila ada karamah dia bertakwa, Allah bantu menang lah. Menang. Sampai jumpa Imam Mahdi bergabung, terus perang di peringkat dunia lah. Dan wilayah Khurasan ni, mana dia wilayah Khurasan ni? Iaitu Kabul, Afghanistan. Iaitu pangkal Khurasan. Ini saya bagi dia punya ringkasan. Pakistan, di wilayah yang dekat dengan kota Islamabad. Yunan, salah sebuah wilayah di China. Di Yunan terdapat sekitar 4 juta umat Islam. Uzbekistan, yang bebas merdeka dari Soviet Union. Dan di mana kawasan Khurasan ini memang terkenal pernah melahirkan ulama-ulama besar seperti Imam Bukhari, Abu Nas As-Samarkandi, Tambil Khalfilin, Imam Baharuddin, ahli tarikat, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmizi, Imam Nakai dan lain-lain. Jadi kebangkitan Islam di akhir zaman tadi macam saya sebut, umpama satu badan. Timur adalah nadinya, sementara Khurasan itu adalah tulang belakang. Kemudian Islam di timur ni, Asia Tenggara ini akan bersatu dengan Khurasan. Bila bergabung, mereka terus pula pergi dekat Mekah. Di sana pula ada satu lagi tokoh daripada Bani Hashim bergabung lagi. Akhirnya tentera Imam Mahdi makin banyaklah, sehingga daripada 313 jadi puluh ribu, jadi ratus ribu. Perang sehinggalah Dajjal datang. Jadi ini perkara inilah yang kita, kalau kita panjang umur, insya-Allah kita akan berdepan lah. Harap-harap kita minta lah panjang umur. Bila kita minta panjang umur, bukan kita masalahnya kita nak perang takut mati. Kita ada peluang untuk jadi orang yang sempat bertaubat. Saya nak bagi satu contoh cerita yang sangat luar biasa. Sayyidina Umar, tuan-tuan pun tahu, dia pernah nak bunuh Nabi. Pernah nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Dia pernah dikatakan tanam anak perempuan dia hidup-hidup. Dia pernah tempeling adiknya yang ketika membaca Al-Quran. Tampaknya sampai bersepai berdarah. Orang macam ni, dia pernah nak bunuh Nabi. Dan saya sebut tadi, akhirnya dia masuk Islam. Dia orang nombor 2 masuk syurga. Orang nombor 2 masuk syurga selepas Sayyidina Abu Bakar. Tak ada masuk neraka sikit pun. Dia terus ke syurga bighairi hisab. Sebab apa? Berjumpa dengan Nabi. Sebab itu orang yang bertemu dengan Imam Mahdi, bertemu dengan Fatah At-Tamimi, bila berbai'ah, walaupun umur kita tua, insya-Allah kita ada kesempatan untuk bertaubat nasuha, diproses sehingga kita bertaubat, dan insya-Allah kita ada peluang untuk masuk syurga bi ghairi hisab. Sebab itulah makna cerita akhir zaman ni yang berkaitan dengan Fatah dan Imam Mahdi ni adalah cerita yang benda yang besar. Jadi dah azan, jadi saya rasa sekarang itu yang kita nak kongsikan. Sebagai kesimpulannya, maka sudah muktamad bahawa kebangkitan Islam itu bukan daripada Khurasan, tapi daripada timur sebagai nadi atau nyawa bergabung dengan Khurasan itu sebagai tulang belakang. Bila sampai dekat sana bergabung tentera. Akhirnya di tentera nak perang, tentera di kawasan Asia Tenggara ni dididik, diproses oleh Fatah Tamimi, bergabung dekat Khurasan sana. Lalu mereka pergi bertolak ke Syam, ke Mekah. Buat apa? Nak bertemu dengan Imam Mahdi. Di sana jumpa pula dengan seorang yang dinamakan pemuda Bani Hashim pula, membentuk lagi tentera. Dan akhirnya setelah berbai'ah 7 wazir ni, mana menteri kanan Imam Mahdi ni ada 7. Yang pertama, orang kanannya Fatah Tamimi di Asia Tenggara, lagi 6 di negara-negara Arab, dan bergabung semua. Lalu mereka berperang. Perang semua menang, dan akhirnya Dajjal pun datang. Bila Dajjal datang, yang akan bunuh bukan Imam Mahdi, yang akan bunuh bukan Fatah Tamimi, tapi Nabi Isa. Nabi Isa turun daripada langit. Nabi Isa daripada alam ghaib turun, subhanallah, di Menara Putih, lalu membunuh Dajjal. Sampai Nabi pun datang. Akhirnya Nabi Isa datang turun ke bumi, mengislamkan semua orang-orang Kristian. Dan sebelum dia wafat, semua orang dah Islam. Satu dunia ni Islam. Di tangan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi cerita saya ni baru mukadimah, tak habis lagi. Kalau nak baca hadis dia, nak baca cerita dia, mau 5, 6, 10 siri baru habis kot. Cerita ni je lah. Kita Khurasan Timur ni kemana-kemana lepas tu. Wallahu a'lam.